Baik, kita nak sambung perbincangan kita bersama Prof. Prof, biasanya bila kita sebut tentang nyanyuk ataupun demensia ini biasanya dalam kalangan warga tua, tetapi ada kemungkinan tak golongan yang lebih muda mengalami demensia ini, Prof? Ya, sememangnya ada, tapi peratusannya adalah lebih kecil. Tetapi ini merangkumi orang yang berumur kurang daripada 65 tahun. Tetapi di Malaysia ini dan di kalangan antara kumpulan penyakit yang besar di Malaysia adalah penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Mungkin hampir 50% daripada pesakit yang menghidapi penyakit ini mungkin sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerosakan sel saraf di otak. Jadi yang paling penting adalah kita punya prevention strategy adalah untuk mengamalkan kehidupan yang sihat, mengelakkan daripada penyakit-penyakit tertentu. Sebab ini adalah risiko yang boleh diubahsuai dan boleh kita tangani pada usia yang lebih awal. Dan pada yang orang yang lazimnya mendapat demensia pada umur yang awal, mungkin ini akan ada berkaitan dengan penyakit genetik di mana ada genetik mutasi dalam keluarga yang membawa kepada risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit ini. Okey, baik. Dan Syamin, mungkin sebelum kita nak ketahui lebih lanjut mengenai peranan Syamin sendiri sebagai caregiver kan, daripada apa yang Prof kongsikan, mungkin Syamin boleh kongsikan tahap demensia ayah Syamin sekarang ini dan mungkin boleh kongsikan ada apa-apa pengalaman tak? Mungkin ada yang agresif sedikit, momen-momen dia agresif, dia baru sahaja makan tetapi dia tak ingat yang dia makan. Mungkin Syamin boleh kongsikan. Ya, so sekarang tahap ayah pertengahan lah, peringkat pertengahan, dan cara rawatan perangai ayah memang saya bernasib baiklah, because ayah dia bukan agresif. Tapi banyak masalah dia ialah simptom sundowning, yang dia lupa. Dia selalu tiap-tiap hari dia nak balik rumah. Dia tak kenal rumah kita sekarang ni. Dia nak balik Kelang. Pukul berapa kita boleh balik? Boleh tak you tinggalkan I kat bus station dan nak ambil bas nak pergi balik Kelang? So selalu balik-balik soalan yang sama. So dia sangat keliru. Keliru sangat. So kita kena adalah plan strategi apa yang kita boleh buat dalam dia ada sundowning symptom ni. Maksudnya Syamin, personality ayah masih sama? Susah sikit untuk Syamin kerana Syamin masa mak bapak cerai, Syamin duduk dengan mak. So memang ayah ada, selalu ada lah, dia selalu ada, tapi Syamin tak duduk serumah dengan ayah. So apa yang ayah suka, macam dia suka buat apa, muzik apa, movie apa pun, apa yang suka baca, Syamin tak berapa pasti. So buat masa sekarang ni Syamin agak-agak je lah. Tapi yang start Syamin, dia suka football, sukan, apa-apa sukan dia memang ada minat lah. Dan dia pun suka dulu suka bersenaman. So itu membuatkan kerja Syamin senang sikit kerana program rawatan yang Syamin sediakan untuk ayah ada banyak senaman. Ada hobi dia sekali kan? Bila kita lihat di Instagram pun macam-macam aktiviti yang dibuat oleh Syamin dan bapa dia, seronok kita tengok sebenarnya. Tapi secara amnya apa yang Syamin kongsikan dan seperti mana yang kita tahu, realitinya berbeza tetapi dunia mereka berbeza. Ini realiti dia sekarang. Inilah realiti dia sekarang. So kalau kalau pukul 3 pagi dia nak pergi kerja, realiti dia tak tahu. Pukul 3 pagi dia mandi, pakai seluar nak keluar rumah. Dia ingat dah masa nak pergi kerja, tapi ayah dah bersara, dia dah 8 tahun. Tapi realiti mereka pada masa tu dia nak pergi kerja. So macam mana strateginya yang kita nak handle? So kalau so kita handle macam tu, kita tahulah ini penyakit demensia, bukan orang yang buat macam tu. So kita tahulah macam mana nak handle situasi tu. Baik, sekarang ni kita nak beralih kepada rawatan pula. Tadi Prof ada sebut tentang pencegahan kan. Kalau boleh dah ada tanda-tanda awal tu, elok kita cegah. Jadi sekali kita nak tahu bagaimana untuk mencegah kalau di peringkat awal dan kaedah rawatannya pula, Prof.
Okey. Pelbagai benda risiko yang dikenal pasti pada masa konsultasi, umpamanya di klinik memori atau klinik-klinik lain, adalah untuk kita tengok apakah risiko yang membawa kepada ini. Jadi kita kena kenal pasti apa penyakit kencing manis darah tinggi seperti yang saya cakap tadi. Rawatannya adalah untuk optimasikan, untuk merawat dengan lebih baik masalah yang membawa kepada keberosotan sel saraf otak. Cara kedua ialah untuk kita kenali pesakit dengan mengambil masa untuk daripada kaum keluarga yang menjaga apa keadaan sekarang, apa ekspektasi, apa tahap pemahaman keluarga ke atas keadaan yang sedang berlaku sekarang. Dan dengan itu kami merawati dari segi kaunseling kepada anak-anak atau penjaga pesakit untuk kita tangani waktu-waktu stres di mana seperti Uncle Cyril menghadapi tadi disorientation, mungkin hallucinate dan sebagainya. Jadi ini adalah cara-cara untuk kita menolong penjaga untuk menangani stres. Jadi non-pharmacy, tanpa ubat punya cara management. Dan ini adalah amat penting sebab tiada ubat yang boleh merawat jika penjaga tidak memahami, mempunyai kecekalan, mempunyai kasih sayang, mempunyai pemahaman terhadap apa yang sedang berlaku kepada mak bapak mereka sekarang. Okey, baik. Dan Prof, kita ada perkongsian daripada Facebook. Natirah Muhammad Yusof berkata yang mak bapak saya meninggal sewaktu umur 68 dan 88. Mereka tidak ada demensia. Saya ada pengalaman dengan orang yang demensia. Dia berjalan kaki sambil membawa bungkusan pakaian dan bila ditanya, katanya nak pergi jumpa boyfriend. Umurnya dalam lingkungan 70-an dan memang kesian. Terima kasih Natirah atas perkongsian. Tapi ini saya nak tanya Prof satu soalan yang ringkas. Prof, adakah okey baik, tapi sebelum saya nak bertanyakan soalan kepada Prof, kami nak berkongsi bersama dengan anda satu perkongsianlah berkaitan dengan pusat penjagaan orang tua yang saya kira Hawa ramai dalam kalangan kita mempunyai persepsi yang mungkin sedikit negatif berkaitan dengannya. Ya, kalau tak nak jaga ibu bapa, maksudnya kalau nak menghantar ibu bapa ke pusat jagaan, maksudnya anak ini tak mengingat jasa ibu bapa mereka kan, tetapi kita harus lihat dari sudut yang berbeza, sudut yang lebih positif. Ayo kita saksikan bingkisan ini mengenai pusat jagaan rumah orang tua. Bagaikan si tanggang atau anak derhaka, itulah stigma mahupun persepsi yang seringkali diberikan kepada mereka yang menghantar ibu bapa ke rumah warga emas atau pusat penjagaan orang tua. Perubahan lanskap kehidupan memperlihatkan bahawa persepsi ini perlu ditangkis kerana menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, peratusan penduduk berusia 60 tahun ke atas meningkat pada tahun 2020 dan jika trend ini berterusan, Malaysia dijangka menjadi negara tua pada tahun 2030. Rumah Penjagaan Restu Villa merupakan sebuah pusat penjagaan yang ditubuhkan pada tahun 2016 dengan perkhidmatan jagaan harian buat dewasa dan warga emas antara inisiatif terbaik bagi memastikan kebajikan ibu bapa terbela, apatah lagi bagi anak-anak yang sibuk bekerja untuk menguruskan sendiri ibu bapa uzur di rumah. Pada peringkat awal, kami dapat merasa ada pihak yang agak janggal tapi memerlukan penjagaan. Kebanyakannya walaupun sudah tidak berada di kampung, bila pindah dibawa ke rumah anak-anak, masih tetap bersendirian sebab anak-anak dua-dua suami isteri perlu bekerja. Jadi kerana mencari solusi tersebutlah tercetusnya keinginan untuk menubuhkan pusat jagaan untuk membantu penjagaan warga emas dan orang yang memerlukan. Bertujuan bagi membantu meringankan beban anak-anak yang turut mempunyai tuntutan tanggungjawab yang lain, Restu Villa menerima penghuni daripada pelbagai latar belakang kesihatan. Secara amnya kita terima semua kategori calon penghuni lah. Ada yang boleh berjalan, boleh menguruskan diri tapi memerlukan pantauan. Tetapi untuk yang betul-betul terlantar, mungkin ada yang memerlukan tiub kan untuk buang air kecil, untuk makan sendiri. Jadi untuk tukar tiub tu berapa minggu sekali kita boleh bantu di sini.
Kasih sayang untuk insan yang bergelar ibu bapa membuatkan ada dalam kalangan anak-anak yang sanggup mengeluarkan kos upah yang tinggi kepada pusat jagaan bagi memastikan ibu bapa dalam penjagaan rapi. Dari segi penerimaan masyarakat dan penerimaan warga emas sendiri, di masa sekarang semua amat positif. Tapi betul dari segi persediaan wang ringgit memang perlu ada sebab kami tidak mendapat subsidi. Semua bergantung kepada apa yang dibantu, disokong oleh keluarga. Jika dahulu rumah penjagaan orang tua dilihat sebagai sesuatu yang negatif, kini ianya merupakan satu alternatif untuk menjaga kebajikan dan keselamatan warga tua. Saya kira sekarang masyarakat kita sudah banyak berubah. Masing-masing sudah lebih positif dan menerima kerana sudah ada empati yang sangat tinggi. Jadi bila kita faham kalau anak-anak perlu bekerja, tidak mungkin dapat menyumbangkan waktu selama 24 jam dalam masa satu hari untuk mengurus setiap hari warga emas yang memerlukan penjagaan tahap tinggi. Secara jelasnya, warga emas pada usia tua memerlukan sokongan fizikal dan sosial. Ekoran daripada dilema ini, banyak pusat jagaan harian swasta dibangunkan bagi keperluan warga emas yang bukan sahaja menawarkan perkhidmatan harian, malahan ada juga yang memperluaskan kepada jagaan mingguan dan bulanan. Justru dengan adanya kemudahan khas ini, anak-anak tidak perlu lagi risau akan keselamatan ibu bapa ketika mereka keluar mencari rezeki. Okey, baik. Peranan caregiver itu amatlah penting dan sekiranya kita tidak ada masa itu dan kita ada kemampuan, tidak mengapa kalau kita pilih pusat penjagaan orang tua. Baik, Prof dan Syamin, kita dah pun sampai di penghujung perbincangan dan jadi di penghujung ni mungkin Prof boleh kongsikan apa-apa nasihatlah Prof kepada mereka yang mungkin masih lagi kurang kesedaran mengenai demensia ini. Seperti yang Puan cakap tadi, adalah penting untuk kita tinggikan tahap kesedaran dan ini adalah penting dari segi penyampaian maklumat yang lebih jelas kepada masyarakat umum dan oleh kementerian yang tertentu untuk mewujudkan kalau saya tak cakap untuk mewujudkan mencerminkan keadaan positif iaitu healthy aging dan bukan untuk mencerminkan tidak begitu positif untuk dengan keadaan warga emas sebab ini boleh menimbulkan tanda tanya yang mungkin tidak begitu tepat. So education awareness secara public health ini adalah penting untuk mengelakkan penyakit demensia. Dan juga sebab saya bertugas di Fakulti Perubatan di Universiti Malaya sebagai seorang akademik dan researcher, kita kena gabungkan dan mencerminkan dalam pengajaran kita delivery dari segi untuk training doktor-doktor pada masa hadapan adalah untuk merangkumi dalam silibus, dalam kurikulum kita penjagaan dan penyakit yang untuk warga emas. So geriatrik, gerontologi, bidang ini harus ditekankan dalam kurikulum awal. Semua doktor, bukan doktor saja, allied health professional yang lain dari segi education ya. Jadi ini perlu diterap di masyarakat dan juga di Baik Prof, maksudnya pendidikan ini dalam pembelajaran dan juga kesedaran seperti yang dilakukan oleh Syamin juga melalui Instagramnya. Jadi Syamin kongsikan kepada penonton kata-kata semangat untuk menjaga ibu bapa mereka seperti yang Syamin lakukan ini. Ya, saya tak akan tipu. Perjalanan ini memang sukar. Banyak cabarannya, cabaran emosi dan juga praktikal, dan ia tak mungkin akan jadi senang. Okay, tak mungkin because dementia ni penyakit progresif, semakin lama semakin teruk. So kita kena number one pastikan apa jenis dementia dan kita kena tahu apa program rancangan care yang kita nak provide untuk pesakit dementia tu. Dan walaupun perjalanan ini susah dan sunyi juga kerana tak banyak orang faham perjalanan ini kan dia lain dan banyak
cabaran lain yang kita hadapi, tapi Syamin pasti akhirnya kitalah golongan caregiver golongan yang bertuah kerana dapat berbuat kerja seperti inilah. Kita kena bertabah hati dan jaga diri sebagai caregiver. Walaupun kita jaga pesakit tu, kita pun mesti pentingkan diri. Betul, perlu kesabaran yang tinggi ya Puan Syamin. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Syamin Lilawati Samaruddin atas perkongsian pengalaman pada hari ini. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Syarul Bahya Kamaruzaman, pakar perunding kanan geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya kerana bersama kami pada hari ini. Terima kasih kedua-duanya dan Hawa. Seperti yang Syamin katakan, demensia adalah satu penyakit yang progresif. Kita harus mengambil tahu, jangan ambil leka. Kalau ada tanda-tanda awalnya, terus ke pakar dan membuat pemeriksaan yang diperlukan. Ya.